Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Untuk kelas pada pagi kita mulakan dengan baca Ummul Kitab Al-Fatihah. Amin. Anis, mute kan mic tu Syakira, mute kan. Okay. Nanti kalau ada soalan, baru awak onkan balik. Okay. Takut mengganggu nanti. Okey, so untuk sesi kelas kita pada pagi ini, tadi saya ada share course planner ataupun course information dekat WhatsApp group. So kita akan discuss, kita akan bincang pasal course planner lah untuk pagi ni. Dan saya akan bagi juga sedikit orang kata nak asah minda awak yang dah lama terkurung dekat rumah tu kan. Sekejap lagi saya bagi soalan. Okay, nampak tak course information ni? Nampak tak? Nampak sih. Nampak sih. Okay. So bila saya tanya tu awak on kalau mic tu. Jawab. Betul off kan balik. Okay, so untuk hari ni dalam tempoh 1 jam ni saya akan discuss, saya akan bincangkan berkaitan dengan course information untuk subjek ECG 3043 ni, iaitu subjek Traffic and Highway Engineering. Okay, so ECG 3043 ni adalah salah satu subjek dalam bidang geotechnical. Okay, subjek yang terakhir lah dalam bidang geotechnical ni. Awak dah ambil ECG 2013, dah ambil ECG 2023, soil tu, survey dah ambil, soil dah ambil, dan yang last kali yang awak akan ambil pada semester terakhir ni sebelum MNI adalah subjek ECG 3043, iaitu Traffic and Highway Engineering. Okay, so saya ceritakan dulu lah orang kata content ataupun intipati yang ada dalam subjek ni. Okay, subjek ni konsep ataupun benda yang ada dalam subjek ni dia sama macam kimia. Okay, so awak semua suka kan kimia. Okay, so konsep saja, bukannya konten dalam subjek ni, konsep. Okay, apa beza kimia, apa beza fizik, apa beza biologi masa awak ambil dekat sekolah menengah itu. Okay. So kalau biologi dia adalah 100% teori kan. Okay. So tak ada calculation, teori awak kena hafal. Kalau fizik pula dia lebih 90% adalah calculation, pengiraan, number. Okay. Dan kimia pula dia balance, dia ada calculation, dia ada teori. Okay. So macam subjek highway ni, konsep dia macam saya cakap tadi, dia sama macam subjek kimia. Maksudnya dia ada 50%, lebih kurang 50% teori dan 50% lagi adalah calculation. Okay, itu konsep yang ada dalam subjek ECG 3043 ni. Okay. So G, saya dah kerap kali cerita, dia adalah antara salah satu bidang daripada 5 bidang yang awak dah belajar dalam course ataupun dalam program EV 101 ni. Okay. Okay, subjek ECG 3043 ni dia merupakan disiplin core di bawah bidang geotechnical. G to stand for technical. Okay, and then contact hour yang kita dapat
pada semester ni adalah selama 4 jam seminggu. Okey. 4 jam seminggu dan dia adalah subjek yang tiada prasyarat. Apa maksud tiada prasyarat ni? Okay, subjek yang tiada prasyarat ni maksud dia awak boleh ambil subjek ni pada semester 1. Okay. So maksudnya tak perlu lulus subjek-subjek tentu baru boleh ambil subjek highway ni. So sem 1 pun awak dah boleh ambil subjek highway ni. Okay, so saya akan mengajar daripada minggu pertama sampailah awak final nanti. Okay. So itu detail mengenai subjek ECG 3043 ni. Okay. Highway ni dia tak sama macam structure. Kalau structure, benda yang awak tak nampak, load kan, beban, force semua tak nampak. Kalau highway ni benda yang awak nampak. Apa contoh dia? Contohnya kenderaan. Contohnya jalan raya. Jalan yang awak lalu tu. Yang berturap, jalan berturap, jalan tak berturap. Apa lagi? Signage. Okay, signage. Selekoh jalan. Okay, traffic light. Yang awak marah lama sangat, waktu merah dia tu. Sebenarnya siapa yang design? Awak sendirilah yang design. So kita akan tengok juga dalam subjek highway ni. Okay, so highway ni subjek yang awak dah selalu jumpa. Sebab tu civil ni maksud civil, dan civil ni awam. Awam ni apa? Awam ni adalah orang awam lah. Orang awam yang menggunakan setiap kemudahan yang ada kat dalam dunia tu. Okay. Cuba. Saya dengar suara saya 2 kali. Nampak pula dengan suara sendiri. Okey. Kita tengok dia punya outcome. Okay, outcome untuk subjek ECG 3043 ni. Okay, so ada 4 outcome. Maksudnya ada 4 dia punya objektif. Bila awak dah habis minggu ke-14, awak kena capai 4 objektif. Apa dia? Yang pertama, explain the basic theory, terminologies and concept of highway and traffic engineering related to relevant specification. Okay, so dalam highway ni saya cakap dia ada teori, dia ada term-term yang awak kena tahu, dan dalam masa yang sama dia ada juga calculation yang perlu awak tahu macam mana nak mengira ataupun menggunakan setiap calculation yang ada dalam subjek ni. Okey, itu yang pertama, basic theory, basic basic terminologis yang ada dalam subjek ni. Okey, teori lah ni, term-term teori ni. Okey, yang kedua, apply basic formula to overcome the solution for traffic volume and speed problem, overtaking side distance, compound curve, super elevation and highway lifespan according to highway and traffic guideline. Okay. Yang kedua, awak kena tahu macam mana nak apply ataupun nak menggunakan rumus-rumus ataupun pengiraan lah yang ada dalam subjek ni dalam keadaan-keadaan yang tertentu bila awak bekerja nanti. Okay. Itu yang kedua. Yang ketiga, design. Yang pertama tadi teori, tahu teori. Yang kedua tahu nak kira. Yang ketiga ni tahu nak design. Okay. So dalam subjek ECG 3043 ni ada 2 topik yang awak perlu design. Okay. Design apa? Yang pertama awak kena design jalan raya. So jalan raya yang awak selalu lalu lalang atas jalan berturap tu, so awak kena design. So sebenarnya bukan dia pakai turap je. So ada dia punya kaedah mereka bentuk dia. Yang awak nampak yang hitam tu je. Sebenarnya awak kena design daripada layer ataupun lapisan paling bawah sekali. Daripada batu-batu besar tu yang ada dekat bawah jalan sampailah jalan turap yang warna hitam tu. Okey.
Okey, kemudian satu lagi yang awak kena design traffic light. Macam saya cakap tadi lah, traffic light yang awak marah-marah lama sangat tu bukannya JPJ, bukannya polis trafik, bukannya JKR design lah. JKR memang kalau awak kerja dalam jalan, bidang jalan ni salah satu agensi kerajaan yang akan menguat kuasa peraturan ataupun apa saja berkaitan dengan pembinaan jalan raya ni adalah JKR lah. So kalau awak involve dengan bidang trafik dan highway ni, salah satu benda yang awak kena design adalah jalan dan juga traffic light tadi. Traffic light itu dua perkara dan jalan tadi merupakan dua benda yang awak kena design. Design ni, apa beza design dengan calculation? Calculation dia dah ada spesifik jawapan. So kalau design ni dia tak ada spesifik, mungkin setiap orang tu berbeza-beza, tapi jawapan dia kena ikut dia punya guideline. Mungkin jawapan dia, jawapan tu soalan tu, jawapan dia 1 hingga 5. Siapa jawab 1 betul, siapa jawab 2 betul, siapa jawab 3 betul, siapa jawab 4 betul, siapa jawab 5 betul. Maksudnya setiap orang kalau design, konsep design ni dia bukan ada spesifik punya jawapan. So kalau jawapan awak berada dalam range dia, so dikira betul. Itu beza design dengan calculation biasa ni. Okey, satu lagi CO yang keempat, work in team to demonstrate technical skill by performing or skid resistance of pavement. Okay, traffic characteristic, volume and speed and report the finding. Okay, yang keempat, CO yang keempat berkaitan dengan lab. Okay, berkaitan dengan makmal. So subjek ni, subjek yang ada lab. Okay, macam saya dah inform sebelum ni, lab kita akan kita buat pada bulan 9 nanti. Kalau tak ada apa-apa information yang baru berkaitan dengan pulang ke asrama ni, so lab kita akan dijalankan pada bulan 9, 1 bulan 9. So dalam tempoh seminggu tu bukannya Isnin sampai Jumaat awak kena berada di asrama. So satu section 2 hari saja. Kita akan combinekan dalam satu hari tu mungkin buat 2 ataupun 3 lab. So lab kita nanti saya terangkan ada berapa banyak lab. Okey, so setakat ni ada soalan tak? Ada soalan tak? Setakat ni, awak boleh onkan mic kalau ada soalan. Tak ada. Apa dia? Tak ada. Tak ada Tak ada, sir. Okey, kita proceed lah. Kalau tak ada soalan, kita proceed. Okey, bahagian C, assessment ataupun penilaian untuk subjek ECG 3043 ni. Okey, secara asasnya subjek ECG 3043 ni dia ada final. Okey, so dia ada final. Okey, dan istimewanya final pada semester ni, kalau tak ada apa-apa aral yang melintang, so awak akan final dekat rumah ataupun mana-mana tempat yang awak berada lah, asrama ke rumah ke. Okay, maksudnya exam ataupun final tu adalah open book exam, macam yang mungkin ada yang dah ambil pada semester lepas, masa PKP gitu. Okay, dan kalau final pun open book, test, quiz, segala assignment semua awak kena buat secara open book juga. Kat rumah ataupun kat hostel tu, so bolehlah nak buat secara open book. So tu istimewanya pada semester ni, semester last awak ni. Okey, kita tengok dia punya percentage bagi setiap penilaian tu. Okey, so ada 4 penilaian. Okay, yang pertama adalah test.
Okay, test. Okay. Yang mana test untuk subjek ni ada 2. So total dia adalah 30%. So setiap satu daripada 2 test tu nilai dia adalah 15%. Okay. So dia akan cover untuk chapter 3 dan 4. Test akan cover untuk chapter 3 dan chapter 4. Okay. Kemudian saya rasa ada satu je test ni. Okay, satu je test. Bukan 2 tapi satu saja test. Okay, satu saja test. Iaitu test 3, chapter 3 dan 4. Okay, dia akan cover chapter 3 dan 4. Okay, 30% untuk satu test tu 30%. Dengan saya tak ada retest apa semua tu, saya tak buat sebab satu je. Satu je nyawa awak. Test satu tu sajalah. So kena buat sehabis baiklah untuk satu test. Okey, kemudian untuk tutorial dengan assignment 20%. Okey, so tutorial and assignment. Okey, tutorial ni kalau dekat college dia ibarat quiz, awak tak boleh buka buku semua. Tapi bila dah online ni awak kat rumah, so tutorial ke assignment ke test ke, so boleh open book. Okey, so ada dua lagi penilaian. 20% ni tutorial dengan assignment, yang mana tutorial dengan assignment ni akan cover untuk assignment akan cover chapter 1, assignment 1 akan cover chapter 1, assignment 2 akan cover chapter 6. Okay, dan tutorial pula akan cover chapter 3, tutorial 1, tutorial 2 akan cover chapter 5. So kalau awak tengok satu persatu kan, chapter 1 ada, chapter 2 ada, chapter 3 dekat test, chapter 4 dekat test, chapter 5 dekat tutorial assignment, chapter 6 dekat tutorial assignment. Okay, maksudnya setiap chapter tu akan ditanya sekali sahaja dalam test, assignment ataupun tutorial. Okay. Kecuali final exam. Kalau tengok final exam ni, soalan dia walaupun dah tanya kan dekat tutorial dengan assignment ni, so dekat final dia akan tanya semula chapter 1 sampailah chapter 6. Tu istimewanya subjek highway ni. So benda yang awak dah belajar pada hari pertama hari ni, dia akan ditanya balik dalam final nanti. Okay, so kena ingat lah. Selama 14 minggu awak belajar tu, kena ingat awak kena carry sampailah minggu ke final nanti. Okay. Dan subjek ECG 3043 ni ada 20%. 20% ni sebenarnya ibarat markah bonus lah sebenarnya. Iaitu lab. Lab sebenarnya kita boleh anggap sebagai bonus kepada awak. Tak skor tak tahulah. Sebab ini markah tambahan. Yang penting awak datang lab, awak hantar report, awak perform lah masa awak buat lab tu. Okay. 20%. Maksudnya 20% tu lantangan lah sebenarnya. Paling cikai pun dapat 15 ke atas lah. Sebab itu lab saja. So awak tak perlu nak hafal semua benda. So awak datang lab, buat report, hantar, so dah cukup untuk awak dapat markah bonus 20% tu. Okay. Okay, lab kita ada 5. Okay, lab keseluruhannya ada 5 lab yang awak akan buat pada bulan 9 nanti selama 2 hari itu untuk setiap section. Section 1 2 hari, section 2 2 hari. Okay, so total lab yang awak kena buat adalah 5 lab. Dan lab highway ni dia melibatkan data yang sebenar. Data yang real. Maksudnya kalau awak ambil contohnya bilangan kenderaan, awak ambil bilangan kenderaan yang betul-betul yang ada dekat jalan, katakan jalan Kambang tu, ada berapa banyak motor, berapa banyak kereta, berapa banyak lori. Okay, maksudnya data untuk lab
highway ni adalah data yang sebenar. Dia sama macam lab survey, data yang sebenar juga. Okey. Dalam lab yang awak buat dalam lab tu, tu data uji kaji. Data yang awak buat menggunakan mesin ataupun peralatan-peralatan yang ada di dalam makmal itu. Okey, so setakat ni ada soalan? Saya buka soalan. Ada bagi site tak saya? Apa dia? Ada bagi site tak? Pergi site? Setakat ni tak ada lah. Lab by Kalau group macam Azhar. lab by group. Satu group apa orang? Satu group lima orang lah. Orang Jangan 5 kurang orang daripada limit 5. lah. 5 orang limit lah. 5 orang tu paling ramai pun 6 orang, paling sikit pun 5 orang. Okay. Sebab nanti lab tu memang awak perlukan, ada satu lab tu memang perlukan jumlah yang ramai lah. Paling ramai 6 orang, paling sikit 5 orang. Kalau 4 orang nanti takut tak boleh buat kerja. Buat lab kat jalan Azhar. Dekat luar. Buat lab dekat atas jantas. Salah satunya atas jantas dekat sekolah, Air besar. sekolah apa? Paya besar tu. Okay, awak kena ambil bacaan ataupun awak kena kira kenderaan daripada simpang 3 tu. Itu salah satulah. Kalau izin kat college. Okey, ada soalan lagi? Kalau izin kat college. Mic tutup. Sir, kita ada present tak sir? Present setakat ni tak ada. Highway tak ada present. Kalau yang tengok apa tu dalam assessment ni tak ada presentation. So saya guna pakai 4 penilaian ni saja. Oh. Okay sir. Okey. Lagi ada soalan? Ada. Hmm? Kalau kemungkinan kita boleh masuk college, lepas ni kan, Ya. final exam tu tetap chapter 1 sampai 6 lah. 1 sampai 6. Walaupun masuk college ada open book final exam. Walaupun Sakit kan? daripada dulu lagi, daripada Azali lagi. Oh, okay, baik saya, baik saya. Okey, ada lagi soalan? Okey, saya teruskan . Okey, yang seterusnya bahagian D, course requirement. Ini saya rasa awak dah lali dah dengan ayat ni. Okay, anda tidak adalah diingatkan mengenai syarat kelayakan menduduki peperiksaan akhir mengikut buku peraturan akademik KPTM seperti berikut. Bagi pelajar yang gagal mencapai kehadiran minimum 80% ke kuliah akan dihalang daripada menduduki peperiksaan akhir. So requirement ataupun peraturan seperti yang ada dalam buku peraturan akademik ni masih diguna pakai walaupun awak sekarang buat dia di rumah. So kehadiran tu saya ataupun lecturer-lecturer lain akan catatkan melalui Meet ni lah. Lepas tu 10 minit sebelum tamat ataupun habis sesi online lecture saya akan sebut nama. Sebelum pun saya check, sebelum kita start kelas pun saya akan check. Semasa katakan lecture tu dalam tempoh 1 jam. So sebelum start lecture saya akan check 30 minit selepas start lecture tu saya akan check juga, saya nak pastikan awak tak keluar. Dan bila habis lecture pun saya akan check. Okay. So make sure kehadiran tu 80% . Okay, so nota ataupun buku rujukan. Okay, nota yang utamanya nota daripada saya lah. Saya akan share nota dalam OLES, tapi buat masa sekarang ni OLES masih belum aktif. OLES akan aktif selepas 2 minggu awak mendaftar. Maksudnya selepas add dengan drop nanti, so dia akan aktifkan. Okay, dan bila diaktifkan nanti saya akan share apa-apa saja course planner ke ataupun nota ke di dalam OLES tu. Okay, buat masa sekarang saya akan share dalam WhatsApp group. Okay, so tadi pun saya ada share course planner ni dalam WhatsApp group, nanti awak boleh tengok.
Okay, and then additional punya reference pun awak boleh cari. Sama ada awak nak cari kat kedai ataupun awak awak boleh download saja nota-nota ni ataupun buku-buku ni. So ada setengah buku dia public kan, dia bagi free. Awak boleh download buku dia. Ada setengah tu kena bayar sikit untuk awak download buku-buku yang berkaitan dengan traffic and highway ni. Okay. Okey, seterusnya kita tengok topik-topik yang ada dalam subjek ECG 3043 ni. Okey, secara keseluruhannya subjek ECG 3043 ni ada 6 topik kesemua. Okey. Yang mana daripada 6 topik tu 2 topik semuanya teori. Semuanya teori tarik calculation. Topik apa? Topik 1, topik yang paling awal, dengan topik yang paling last semuanya teori. Tapi teori yang awak nampak dalam highway ni, teori yang awak nampak, benda yang awak selalu jumpa, awak boleh nampak dengan mata kasar awak. Okay, so topik 1. Topik 1 ni macam saya cakap tadi semuanya teori. Okay, kita akan tengok introduction, apakah yang dimaksudkan dengan jalan raya ni, apakah fungsi jalan raya, dan apakah kelas-kelas jalan raya. So mungkin selepas ni awak tak panggil dah highway. Highway yang awak selalu sebut highway tu bukan highway yang vital tu. Nama sebenarnya tempat yang awak lalu, yang awak bayar tol tu bukan highway. Itu adalah expressway. Nama saintifik ataupun nama yang sebetulnya adalah expressway. Kalau highway ni jalan Gambang ataupun jalan daripada Kuantan ke Pekan, itu highway. So kalau yang berbayar tu, jalan tol tu, itu adalah expressway. Okay, nanti kita akan tengoklah pengelasan jalan ni. Ada jalan kampung, ada jalan expressway, ada jalan private. Semualah kita akan tengok nanti satu persatu. Okay, itu yang ada dalam chapter 1. Okay, untuk chapter 2 pula, untuk chapter 2 berkaitan dengan traffic engineering studies. Okay, berkaitan dengan speed. So lebih ataupun dia banyak cerita pasal speed. Pasal speed, pasal volume, pasal capacity, sebagainya lah. Itu yang ada dalam chapter 2. Dan chapter 2 ni ada calculation. Calculation yang mungkin awak pernah jumpa sebelum-sebelum ni dalam subjek math sebagainya, masa sekolah ke ataupun masa SEM 1, SEM 2 ke, awak akan tengok balik nanti variant, awak akan tengok balik nanti median. Benda tu kita akan tengok semula dan kita akan aplikasikan apa yang awak belajar masa subjek maths itu ke dalam subjek highway ni. Okay, speed. Speed pun awak dah belajar masa fizik semua. Apa dia speed? Apa maksud speed? Apa boleh bagi maksud speed? Kelajuan saya, kelajuan. Lagi jawapan lain? Jawapan orang engineering? Kelajuan masa Apa saya. dia? Kelajuan bahagi masa. Itu jawapan engineering. Speed dia apa? Kelajuan bagi masa? Google. Bukan Google lah. Betul. Tak tahu betul ke tak saya. Bukan kelajuan bagi masa. Jarak saya. Itu tu kecepatan. Lupa saya. V. Speed V kan? V sama dengan? Kunci data. Apa dia V? V sama dengan? Okay, speed tu V kan? V tu apa unit dia? Meter per second. Meter tu apa dia? Meter adalah Distance. Distance. Ya. Distance bahagi time. Time. Jarak bahagi masa sama dengan speed. Kelajuan bahagi masa itu adalah kecepatan. Okay. Nanti pun kita akan tengok kalau awak nak modify kereta tu kan, macam mana awak nak pastikan kereta awak stabil. Okay, kita akan tengok.
stabil dekat selekoh lah. Apa beza kereta F1 dengan kereta juara, proton juara ataupun proton kenari, Pro 2 kenari? Dia pusat graviti dia. Graviti dia. Nanti kita tengok. Kita tengok dalam chapter ketiga nanti lah. Okay. Okay, itu chapter 2. Dia lebih pada speed, lebih pada capacity jalan dan sebagainya lagi. Okay, untuk chapter 3 adalah road geometric design. Okay, geometric design ni berkaitan dengan physical jalan. Okay, physical jalan. Maksud physical jalan ni, so jalan dia tak semuanya dalam dunia ni semuanya lurus. Ada berselekor, ada berbukit. So kita akan tengok macam mana kita nak design jalan dekat selekor. So tak boleh lah design selekor dia punya sudut kecil ataupun selekor dah macam simpang. Contohnya dekat KPTN, dekat tepi court tenis tu kan, tu kita kategorikan sebagai selekor ke simpang. Okay, nak kata selekor tak macam selekor. Nak kata simpang, dia tak bercabang. So kalau kat situ kena hati-hatilah. Kalau dekat court tenis tu kalau berselisih, memang satu kenderaan tu kena undur dulu. Tak boleh bertembung dekat selekor tu. Okay. Itu geometric design, berkaitan dengan physical jalan. Contoh lain physical jalan ni, design, okay, pernah tak masa awak naik kereta ke naik bas ke, bila awak naik bukit tu, dan bila turun bukit tu, macam awak turun ataupun naik roller coaster, rasa berderau je lah. Itu salah satu design yang tak berapa bagus, tak berapa baik lah. Sebab dia punya side distance tu sangat kecil. Awak tak boleh nampak kenderaan di sebalik bukit tu. Kalau ada lembu ke, kalau ada lori ke yang tiba-tiba rosak dekat tengah-tengah bukit tu, memang awak tak nampak dah, awak kosong. Tu side distance yang tak bagus, yang tak baik. Okay, kemudian chapter yang keempat berkaitan dengan traffic control device. Okay, so traffic control device bukan traffic light. Traffic control device ni ada banyak. Salah satunya adalah traffic light. Selain daripada traffic light, apa lagi? Apa alat ataupun apakah design? Biasanya kawalan trafik, alat kawalan trafik ni biasanya diletak dekat persimpangan. Selain daripada traffic light, apa lagi alat yang boleh kawal persimpangan? Roundabout. Boleh berkata? Roundabout. Okay, roundabout. Roundabout salah satu. Selain daripada roundabout, traffic light tadi, apa yang boleh kawal lalu lintas dekat persimpangan? Polis trafik. Polis trafik tu okey. Itu orang, bukan device ataupun alat. Selain daripada tu? Letak signboard. Signboard. Okay, signage lah, okay. Signage. Lagi? Flyover. Kalau awak tengok pada atas, dia nampak persilangan, persimpangan. Tapi persilangan atau persimpangan tu diasingkan. Ada yang bawah, ada yang atas. Itu salah satu alat-alat device yang kita boleh gunakan untuk kawal trafik dekat persimpangan. Okay, itu yang ada dalam chapter 4. Okay, dan kita akan fokus design awak nanti. Kita akan fokus daripada 4 tadi, kita akan fokus pada satu iaitu traffic light. Awak kena design yang awak kena kira berapa second untuk merah, berapa second untuk hijau,
berapa second untuk Amber. Amber ni jingga lah. So nanti bila awak dah belajar subjek ni, dah masuk chapter 4 ni, awak tak boleh panggil kuning dah, dia bukan kuning. Dia adalah jingga ataupun nama saintifik dia adalah amber. Red, green dengan amber. Okay, itu yang ada dalam chapter 4. Okay, and then chapter 5 berkaitan dengan pavement design. Ni pun design juga. So macam saya cakap sebelum ni, so ada dua topik. Dekat CO3 tu awak kena buat design. Satu design traffic light, satu lagi design pavement. Okay, so jalan yang awak pandang hitam tu, turapan yang warna hitam tu, itu adalah sebahagian sahaja. Sebenarnya jalan ni, dia punya ketebalan dia ada yang hampir 1 meter. Okay, 1 meter ketebalan dia. Yang awak tengok sejengkal dekat permukaan tu saja. So dekat bawah tanah tu ada lagi lapisan-lapisan dia. So ni yang awak akan design nanti. So setiap lapisan tu berapa ketebalan dia. Katakan ada 4 lapisan. Lapisan pertama berapa tebal, lapisan kedua berapa tebal, lapisan ketiga berapa tebal dia. Okay, itu yang ada dalam chapter 5. Okay, and then chapter yang ke-6 berkaitan dengan road construction and maintenance. Okay, chapter yang last lah. Okay, so chapter yang last ni macam saya cakap tadi, chapter 1 dengan chapter 6 semuanya teori, tiada calculation. Tapi teori yang awak nampak, awak dah lalu, cuma awak tak perasan je. Okay, lepas ni awak dah belajar traffic and highway ni, awak akan terfikirlah dan awak akan sebut term-term yang sebenar, bukan term-term yang biasa orang awam sebut. Awak dah ambil subjek traffic highway ni, so awak lebih berinformasi lah berkaitan dengan traffic and highway ni. Okay, so chapter 6 ni berkaitan dengan kerosakan jalan. Okay, jalan ni ada macam-macam jenis. Dia punya kerosakan. Ada crack, ada rosak permukaan, ada rosak struktur. Okay, nanti kita akan tengok lah. Dan dalam chapter 6 ni juga, selain kita identify jenis-jenis kerosakan jalan ni, kita akan tengok juga apa dia punya maintenance, jenis-jenis maintenance untuk jalan ni. Ada maintenance yang perlu dibuat segera, ada maintenance yang mengikut dia punya sela masa dia, ada maintenance yang buat selepas sesuatu kejadian ataupun sesuatu bencana. Okay, so itu semuanya ada dalam chapter 6. Okay, dan dalam course planner ni juga saya ada letakkan bila saya akan bagi assignment 1 minggu ketiga, assignment tutorial 1 minggu ke-6, test minggu ke-10. Dan tepi sekali ni saya letakkan juga test tu cover chapter berapa, tutorial tu cover chapter berapa. Nanti boleh tengok lah. Okay, so setakat ni ada soalan? Okay, itu saja untuk discussion course planner ataupun course information ECG 3043 ni. Saya buka kepada soalan, kalau ada soalan. Kalau yang assignment tu ada yang assignment untuk group ke sir? Assignment buat sendiri-sendiri. Yang group lab saja. Oh. Lab saja yang group. Kalau kelas biasa pun macam tu. Kalau kelas biasa assignment tutorial individu. Yang buat grouping adalah lab sahaja. Okay sir. Okay, ada lagi soalan? So
sir, tempoh siapkan lab report seminggu kot. Apa dia? Apa dia? Tempoh siapkan Mahdi? report. Okey, pasal lab, okey. Tempoh untuk siapkan report dia. Awak akan buat lab pada 1 hari bulan 9 kan? Itu minggu ke berapa Tak tahu, saya tak ada info pun pasal benda ni. 1 bulan 9 ni minggu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9. Minggu ke-9. Saya minta awak hantar minggu ke-13. Lab minggu ke-9. Hantar minggu ke-13. Okay. Sebenarnya lab tu 1 hari bulan hari Selasa kan. Lepas tu awak kena submit 9, 10, 11, 12, 13. Pada 2 hari bulan 10 lah. Awak buat 1 hari bulan 9, sebulan lah, sampai masa sebulan. Untuk 5 lab tu, untuk awak buat report. Okay, 5 report. Satu grup, satu report saja, bukan individu Nanti awak bagi-bagilah, seorang buat 1 report. Okay, soalan lain? Ada soalan lain? Okay, saya ambil attendance Sekejap lagi saya akan bagi link untuk awak buat sedikit latihan. Ikram ada? Ada sir, ada sir. Ada sir. Ikram ada. Tutup mic lah, tutup kamera. Aidil Fakri? Ada sir. Ada. Hanis? Ada. Ada. Mahathir ada? Ada sir. Amirul? Ada sir. Okay, ada. Fikri? Ada sir. Okay. Naim? Ada sir, ada. Kongsi dengan Ikram Kasi Ikram. Syakirah? Ada sir. Fatimi? Ada sir. Aini? Ada sir. Izzah? Yes, sir. Okay. Hafizah? Hafizah? Ada sir. Okay, Wahidah? Saya. Okay, Syahadah? Ada sir. Siti? Siti Sarah? Sarah. Ada. Dengar tak Sarah? Syed Fikri? Ada sir, ada. Okay, so untuk hari ini saya rasa itu saja. So next class kita akan masuk chapter yang pertama. Okay, saya akan share nota nanti dalam grup WhatsApp. Dan ya, Nama Balkis tak ada? Balkis. Bagi tak daftar. Balkis dah register belum? Balkis Kaisara. Kita masuk session lain. Balkis section 2 kan? Satu sir. Dah tukar lah? Dua saya satu.
Dia dah buat section 1. Ah. Saya bunyi dalam section 2 ni. Kalau satu dia mau buat. Aku apa mic ni? Ada lagi yang saya tak sebut nama? Aku apa mic? Okay, sekejap lagi saya akan share juga link untuk awak jawab sikit soalan untuk asah minda awak tu sikit. Okay, nanti awak jawab dalam link tu sajalah. Tak perlu jawab dalam kertas. Okay, saya bagi link Google Form tu. Baik Zah. Okay, masa dia sebelum jam 5. Sebelum jam 5. Okay, so itu saja. Kalau ada soalan nanti awak boleh tanya dalam WhatsApp group. Okay. Okay, kita jumpa lagi dalam okay, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi dan jumpa lagi. Waalaikumsalam. Zah. Okay. Thank you Zah. Thank you, sir. Okay. Ya. Naim. Nirul. Nirul. Boleh nak botak? Ya, minggu depan aku balik. Tak, tanya bila nak botak. Hah? Bila nak botak? Dia nak botak. Nirul Zah. Sehat. Apa ni? Dah apa? Grup siapa? Awal. Duduk rumah siapa? Grup. Grup dengan siapa? Grup 3 orang belakang tu mesti ada 3 orang belakang tu satu grup. Kemah. 3 orang belakang tu mesti ada satu grup. Wajib sekali waktu tu. Sir. Ya. Grup kena campur ke, sir? Hah? Grup kena campur ke? Guru apa? Grup ni lab tu. Guru lab? Tak kisahlah, yang penting 5 orang. Yang penting ni orang. 5 orang. Okey Zah. Okey, sir. Thank you, sir. Izzah ni Izzah. Tanah Naim. Ada. Yo. Oh, ada. Kena reject ni. Izzah. Kena reject ni. Aku nak Izzah. Izzah steady Izzah. Kak Anis tak ada Kak Anis? Ha? Anis ada? Aku ni. Aku nak mesti nak duduk Kak Anis ni. Jahat ni. Calo. Ya. Kalau Calo. Ha? Assalamualaikum. Assalamualaikum.